perkara, begitu juga yang lagi akan sebutnya perkara tadi. Jadi maka 9 perkara itu. Jadi 9. Pak yang wajib, pak yang mustahil, satu yang harus. Maka 9 perkara itu wajib dengan syarak, ini dengan sebab syarak, dengan sebab tekan syarak di atas seseorang atau mukallaf, i'tiqadnya. Wajib dengan syarak atau mukallaf mengiktikadnya 9 tadi, dan belajar dan mengetahuikannya 9 tadi. Ini dipanggil takluk. I'tikad dan belajar dan mengetahui dengan dalil-dalil, dan mengajarkan dia 9 perkara tadi akan orang-orang yang di dalam perintahnya. Yang hak sifat Tuhan dia lepas dah sebut. Ini hak sifat Rasul pula. Ini pun dia panggil tanazuk. Dia panggil tanazuk, dia panggil takluk dan tanazuk. Tanazuk ni berebut mana? Mana? Dengan dalil, mengajar dengan tafsir. Bukan dia mengajar saja, dia ambil semua, no? Ni. Mana? I'tiqad, belajar, mengetahui, mengajar dengan tafsir. Dia taruh situ, dia punya tanazuk. Dengan ni maknanya mana? I'tiqad, mengajar, mengetahui, belajar ni dia berebut pada kalimah dengan itu. I'tiqad, belajar, mengetahui, mengajar dengan tafsir, dengan detail, dengan satu persatu. Itu. Maka 4 perkara. 4 perkara ini daripada 9 perkara itu yang wajib, dan 4 juga lawannya, lawan yang wajib. Mana? Yang mustahil itu dinyatakan dia 4 perkara tadi dengan segala dalilnya. Dalil 4 perkara tadi. Dia nak mula dah. Pertama, sidqun, ataupun Melayu sebut sidik, benar. Pertamanya sidik, benar. Arti sidik benar. Benar pesuruh itu pada tiap-tiap satu daripada segala perkataannya. Segala perkataannya itu benar, tak ada bohong. Benar ni, sidik ni, mutabaqatul khabar lil waqi'. Mutabaqatul khabar lil waqi', menepati beritanya tadi bagi waqi', hakikat atau realiti. Bertepatan beritanya tadi pada waqi'. Benar pesuruh itu pada tiap-tiap satu daripada segala perkataannya. Artinya bertentang. Ini mutabaqah. Bertentang makna, bertentang atau bertepatan makna perkataannya, perkataan Rasul itu dengan kelakuan perkara ini dipanggil waqi'. Nampak? Kelakuan perkara itu dipanggil waqi', itu nafsul amri. Mutabaqatul khabar li nafsil amri. Itu dia panggil kelakuan perkara. Atau waqi', dia panggil waqi' pun dia panggil, nafsul amri pun dia panggil, hakikat pun dia panggil, lauh mahfuz pun dia panggil, ma fi ilmillah pun dipanggil. Apa yang ada di ilmu Allah. Bertentang makna perkataannya dengan kelakuan perkara. Yang gaib, yang gaib. Hak dia cerita tentang perkara yang gaib bertepatan. Perkara yang gaib dan yang hadir, yang tak gaib. Sama ada hak gaib, hak perkara yang gaib, kan?
tepat apa yang dia sebut. Ataupun dipanggil juga dalam istilah lain mutabaqatu an-nisbah kalamiyah lin-nisbah al-waqi'iyyah. Boleh juga mutabaqatul khabar lil waqi' atau mutabaqatu an-nisbati al-kalamiyati lin-nisbati al-waqi'iyyah. Bertepatan nisbah kalamnya itu dengan nisbah waqi'. Itu sidik. Sidik lawannya kadzib. Lawannya bohong. Sebab dia ada sidik, dia ada hak. Hakun, sidqun. Sidik muqabil lil kadzib. Hak muqabilun lil batil. Lawan bagi batil dia panggil hak. Sahih. Sahih muqabil lil batil. As-sidqu muqabilun lil kadzib. Al-haqqu muqabilun lil batil. As-sahih muqabilun lil batil. Lawan bagi batil. Baik. Maka bertepatan dengan perkataan, bertentang makna perkataannya dengan kelakuan perkara yang gaib. Dan masuk juga yang gaib yang Nabi cerita dulu ni, yang di dunia ni yang gaib yang kita tak tengok lagi. Kan Nabi cerita tentang bahtera Nabi Nuh, Nabi cerita tentang Ashabul Kahfi yang sekarang ni bukan gaib lagi dah. Kan kita tengok dengan gigi mata, kita boleh pergi tengok Nabi sebut dulu. Itu pun termasuk dalam yang gaib. Kan tapi sekarang dia tak gaib. Mana apa? Bertepatan Nabi sebut. Nabi sebut. Tapi melalui kalam Allah lah. Nabi sebut tu berdasarkan Quran. Nabi sebut cerita pasal Nabi Nuh. Duduk di Jabal Judi. Tepat apa dia sebut. Tak sama dengan Injil sebut. Injil sebut gunung lain. Maknanya dulu pada masa yang gaib, orang yang Injil yang telah diubah lah. Mereka percaya apa Injil sebut, tapi rupanya sekarang ni kita tengok tak bertepatan dengan bahtera Nabi Nuh tadi duduk di bukit lain. Tapi Nabi sebut di bukit Judi, memang sungguh ini orang panggil mutabaqatul khabar lil waqi'. Mutabaqatul nisbah kalamiyah lin nisbah al waqi'iyah. Bertepatan dengan apa yang dia cakap. Dulu kan kalau cerita bahtera Nabi Nuh, manusia tak terbayang bahtera tu. Kan? Bahtera yang besar. Kemudian pula mendarat di Jabal Judi. Lah ni kita boleh tengok sendiri. Kan? Ini dia panggil mutabaqah kalam Nabi dengan waqi' realiti yang kita tengok. Tapi Injil hak yang telah diubah, dia sebut gunung tu bukan gunung, tak tepat. Sehingga hak yang lah ni orang dah jumpa bahtera Nabi Nuh. Masa saya duduk di Kurdis tu, nampak bahtera, bukan nampak bahtera, nampak bukit Judi. Komishni tu nampak di sepadan Turki, nampak bukit Jabal Judi. Di atas ada salji atas. Port Kurdis kuasai kawasan di bawah. Dia tu kawasan Kurdis. Kawasan Port Kurdis tu bawah tu. Yang hadir yang ia khabar, yang ia Rasul khabar dan cerita daripada kelakuan perkara tadi. Bagi sidik ni dia ada 3 bahagian. Benar ni dia ada 3. As-sidqu fi da'wa risalah, benar pada dakwah kerasulan. Kalau dia dakwah dia Rasul tu benar. As-sidqu fil ahkam allati yuballighunaha 'anillah, dia benar pada hukum yang dia sampaikan daripada Allah. As-sidqu fil ahkam fil ahkam allati yuballighunaha 'anillah. Yang ketiga was-sidqu fil kalam, benar pada perkataannya. Ini nak sebut di sini benar pada perkataan al-muta'alliqu bi umuri dunya, dengan perkara yang berkaitan dengan dunia. Kalau Nabi sebut Fatimah anakku, betul hak dia bercakap, walaupun perkara yang berkaitan dengan dunia. Tu as-sidqu fi da'wa risalah, as-sidqu fil ahkam allati yuballighuna 'anillah,
Wasidqu fil kalam al-muta'alliki bi umuri dunia. Mustahil lawannya lawan sidik, yaitu dusta. Dusta. Dusta pada sesuatu perkataan daripada Rasul, Nabi-Nabi tadi. Kenapa mustahil dusta? Kerana mengkurnia Allah Ta'ala akan pesuruhnya akan satu-satu daripada mukjizat. Yang mana mukjizat itu yang membuktikan kata mereka tak dusta. Mukjizat itu seolah-olah berkata, sadaqa abdi fi kulli ma yubayu anni, telah benar hambaku pada apa yang disampaikan, seolahnya Allah kata sendiri melalui mukjizat itu, seolah-olah. Itu. Kerana mengkurnia Allah Ta'ala akan pesuruhnya akan satu-satu daripada mukjizat. Mukjizat yang paling besar ialah Quran. Dan mukjizat itu perkara yang menyalahi adat. Yang menyalahi adat ini, hukum adat. Menyalahi ini maknanya dia tak semacam dengan hukum adat. Itu. Kalau adat air tak keluar kot jari, tiba-tiba air keluar kot jari, itu dia panggil menyalahi hukum adat. Yang didapat di sisi mukjizat ni, orang yang mengaku dirinya itu pesuruh Tuhan, dia mukjizat ni perkara yang menyalahi adat, macam keramat juga, tapi dia keluar daripada orang yang mengaku dia Rasul. Mana dia tu dia kata dia Rasul. Kalau orang yang tak mengaku dia Rasul, dia orang saleh, maka tu macam ulama, itu dia beri karamah. Tak ni dah, dia mengaku dia Rasul. Kemudian timbul di dia perkara-perkara yang mencarikan adat, mencari adat. Lagi pula yang lemah di sisi orang yang mengakukan dirinya itu pesuruh Tuhan, yang lemah makhluk daripada membuatnya, daripada membuat perkara tadi. Mana mukjizat itu lah. Nak membuat ni, nak tiru tak boleh. Tapi ada juga orang ni bohong kata dia Rasul, tapi hak dia buat tu orang ni boleh tiru. Hak ni mukjizat ni, siapa nak tiru tak boleh mukjizat. Walaupun kita nampak luar biasa dua-dua. Contohnya tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun ni hebat. Fir'aun dia tak akan cari tukang sihir hak komand-komand nak lawan Musa ni. Tapi bila Musa campak tongkat dia tadi makan Nabi, tongkat-tongkat ular-ular yang tukang sihir Fir'aun buat ni, semua pakat sujud beriman pada Allah. Sebab apa? Dia pun tahu ini bukan sihir. Kalau sihir, kami boleh lawan dia. Yang nak tahu ini sihir atau tidak, dia kena orang yang ahli dia baru tahu. Yang lain tengok je tukang sihir beriman. Sebab apa? Dia pun kata mungkin ini sihir yang lebih besar. Maknanya Muhammad ni sihir lagi besar daripada ni. Tak buat ni terus beriman pada Allah. Sebab apa? Sihir kami cakap tu, makna tak boleh pergi dah. Lebih tak boleh dah. Mana hak ni hak Muhammad ni bukan sihir dah. Sebab tu berkat sujud.
Sebab apa? Hak ni puak ni semua hak pakar-pakar. Fir'aun takkan ambil tukang si hak cokiang-cokiang. Faham cokiang? Kan? Dia ambil hal hebat-hebat. Puak ni semua bukan sejuk beriman dengan Allah. Sebab apa? Dia tahu dah ni bukan sihir. Sebab apa? Kami nak lawan tak boleh, nak tiru tak boleh. Dia tahu hak ni nak tiru tak boleh. Jenis ni kami tahu. Nak tiru tak boleh. Ni kata yang lemah. Makhluk daripada membuatkan dia. Tapi dia mengaku Rasul tu mesti bertentangan. Lagi bertentang dengan akuannya. Bertentang ni bertepatan dengan akuannya. Hak yang dia dakwa kata dia Rasul. Bertentang ni, bertentang akuan ni, tahu lagu mana bertentang akuan. Nabi kata, Nabi pernah ubat seorang sahabat yang buta mata. Nabi kata, "Mang, aku nak ubat, nak bagi hang celek. Celek semua." Itu dia panggil bertentang dengan akuannya. Akuannya bertentang. Dia ada hak tak bertentang. Musal tu kazab. Kan? Dia penuh juga nak ubat orang sakit mata. Kan? Dia ludah-ludah pun buta sebelah lagi. Kan? Dia kata dia pergi celek, buta dulu. Tu tak bentang. Ada orang suruh air telaga tadi masih mungkin tepi laut. Kan? Lepas suruhlah Musa Kazab ni ludah bagi tawar air tadi. Dia kata, "Mai aku nak bagi tawar." Pui dia ludah jadi masin lagi. Jadi masin lagi. Tapi dia pun kontrol lah. Tengok pelik hampau kan boleh buat. Kalau hampau ludah pun air duduk tawar tu lah. Tengok aku boleh jadi masin tu. Bukan tak boleh bagi tawar, tapi saja nak bagi masin. Itu makna apa? Tak bertentang dengan akuannya. Tak bertentang dengan akuannya. Ini maksud dengan bertentang dengan akuan tu. Bukan maksud bertentang dengan akuan tu hak dia mengaku Rasul tu bertepatan tak. Mukjizat ni dia tadi bertentangan dengan hak. Apa yang dia kata dia nak buat? Dia kata nak belah bulan, jadi sungguh belah bulan. Itu. Ni kena faham, ni kena bagi sungguh. Ni. Suruh pada SC kata, tolong peringat yang ni. Banyak orang silap faham maksud bertentang akuan ni. Sebab sekarang ni dia nak buat takrif mukjizat. Itu makna bertentang akuan. Sebab dia nak tolak ihanah. Dia panggil ihanah. Ihanah ni mukjizat, bukan mukjizat, mencarikan adat tapi tak bertentang dengan akuan dia. Dia kata dia nak ubat orang buta supaya jadi sembuh. Tiba-tiba hak sebalik hak yang tu jadi buta. Dan dia nak ludah air telaga. Nabi ludah air telaga hak yang kering jadi banyak. Dan memang sahabat suruh Nabi ludah. Dan Nabi pun ludah tu tujuan nak beri air banyak. Ludah air banyak. Yang Musa Kazab ni air tu ada tak banyak, sikit. Jadi orang suruhlah dia ludah supaya air banyak. Ludah kering. Tu Musa Kazab kering. Mencari adat juga tu. Sebab kita kalau ludah kering pun nak tambah pula. Kita ludah kering pun nak tambah pula. Hak ni jadi kering. Tapi dia pun kontrol lah. Tengok saja tengok. Kalau hampa ni jangan kata tambah, aku boleh jadi kering. Hampa kalau ludah duduk macam tu juga dia lah. Ini dia panggil tak bertentang dengan perkataannya. Ini dia kena faham elok maksud bertentang. Sebab tu kitab ni kena bagi pada guru, dia kena ada sanad tu, beri sanad. Dia kena berguru, dia ada guru, dia ada sanad ni. Baru kita cerita hurai dan kitab tu tepat dengan kehendak musannaf, kehendak menyalahi adat yang didapat di sisi orang yang mengaku dirinya itu pesuruh Tuhan, yang lemah makhluk daripada membuatkan dia lagi bertentang dengan akuannya. Akuan orang tadi yang mengaku diri dari Rasul tadi. Maka mengkurnianya Allah. Habis dekat tu. Itu dia punya mukjizat. Al-amru al-khariq lil 'adah.
perkara yang mencari adat. Tapi dikait selepas pada dia Rasul. Maksud di sisi orang yang mengaku dirinya Rasul ni, maknanya dia mengaku dia Rasul, dan mestilah bila sebut mengaku dia Rasul itu maknanya dia dah jadi Rasul. Kalau sebelum jadi Rasul dia tak panggil mukjizat, dia panggil irhaus, kan? Itu belum jadi Rasul. Macam Nabi kecil-kecil dulu, banyak perkara irhaus yang berlaku dekat dia, itu orang panggil istiqlal, permulaan. Sebagai permulaan Allah nak beritahu dia ni insan yang hebat nanti pada ketika dia besar nanti. Allah tunjuk siap macam mana awan ikut dia, kan? Itu. Dan dia juga dibedah pada ketika dia kecil. Malaikat bedah dia. Itu maknanya banyak perkara-perkara irhas yang berlaku pada Nabi pada ketika kecil. Itu dia, masa tu Nabi tak mengaku Rasul lagi tu. Dia tak mengaku dia Rasul lagi. Itu dia panggil irhas. Itu maksud dua di sini. Maknanya dia itu memang Rasul dan dia mengaku dia Rasul, dan nak nama mukjizat ni mesti selepas dia jadi Rasul. Kalau sebelum jadi Rasul dia panggil irhas. Sebelum jadi Rasul dia panggil irhas. Dia panggil mukjizat kecil. Mukjizat ni sebagai petanda dia ni bakal jadi Rasul. Perkara-perkara yang mencari adat yang berlaku kat dia. Dan satu dia panggil karamah. Karamah ni perkara yang mencari adat yang zahir di orang yang saleh. Orang yang saleh. Tok wali Allah dia panggil karamah. Ma'unah ni perkara yang mencarikan adat juga, tapi dia terjadi di atas orang yang awam. Orang yang awam. Kadang-kadang dengan sebab Allah Ta'ala tolong dia sebab dia minta pada Allah sungguh-sungguh. Dia bukan orang yang soleh, bukan ulama, tapi kadang-kadang tu Tuhan tolong dia. Kita tengok kadang-kadang insiden orang lain ke belakang duit mati dia dah. Itu kan dia panggil ma'unah, bantuan daripada Allah. Bantuan daripada Allah. Dia panggil ini bantuan ma'unah ni dia terjadi pada orang yang biasa, mukmin biasa. Bukan ma'unah amin tu. Ma'amin tu dah. Ma'amin tu dia tangkap ke. Pada istidraj. Istidraj ni perkara mencarikan adat juga yang berlaku ke atas orang yang fasik. Tujuannya ialah Tuhan nak tipu dia. Banyak kelebihan yang dia dapat. Tapi kelebihan tu mengheret dia kepada api neraka Allah. Dan ihanah tu lah yang zahir di tangan orang yang jahat. Tujuan Allah ialah nak takziban lahu, nak dustakan apa yang dia dakwa. Seperti Nabi Musa berkata. Itu. Lepas tu dia punya definisi tentang mukjizat ni sebenarnya luas, dia sebut tu luas walaupun sikit. Perkara yang menyalahi adat yang dapat diisi orang yang mengaku dia Rasul, pesuruh Tuhan yang daripada makhluk, yang membuat lagi bertentang dengan akuannya. Itu huraian lagi situ. Habis. Maka mengkurnianya Allah dia akan mukjizat itu seolah-olah firmannya Allah Ta'ala kepada umatnya. Kepada umatnya mana? Kepada umatnya itu pesuruh. Dia panggil badan. Kepada umatnya itu pesuruh. Kepada umat Nabi lah. Seolahnya Allah kata. Ni seolah-olah firman ni seolah-olah Allah kata dengan kalam labzi. Jadi orang seolah-olah ni dipanggil lisanul hal, bukan lisanul maqal. Hal Nabi itu dan perkara-perkara yang mencari adat yang berlaku dekat Nabi, keadaan Nabi itu seolahnya memberitahu bahawa Nabi itu benar apa yang disampaikan. Dia panggil lisanul hal, bukan lisanul maqal. Lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Seolah-olah firman Allah Ta'ala kepada umatnya itu, umat itu pesuruh, telah benar hamba-Ku yang mengakukan dirinya pesuruh itu pada tiap-tiap perkara. Apa dia perkara? Badan, hukum-hukum, dan janji-janji, sama ada janji baik ataupun janji seksa dan lainnya daripada kisah-kisah dan cerita-cerita perkara yang gaib dan sebagainya, yang ia persampaikan kamu
dia akan perkara tadi yang dia sampaikan kepada kamu, perkara yang tersebut. Dan ia khabarkan, ia beritakan daripada aku, telah benar hamba-Ku pada tiap perkara yang ia persampaikan kamu akannya, dan ia khabarkan daripada aku. Dia panggil Arab sebut sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni, telah benar hamba-Ku pada apa yang dia sampaikan daripada aku. Nah, perbahasan ni ada sikit panjang sikit perbahasannya, kita berhenti di situ. Nah, ini asal awal. Maka jikalau dusta perkataannya saya dusta, ini firman akan dan iaitu kekurangan dan kekurangan itu mesti ada Allah Ta'ala. Nah, kita boleh sekat dulu, insyaAllah kita sambung lepas. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa tub alaina ya mawlana innaka Allahumma aftah alaina futuhal a'imati wanshur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka Allahumma al-khabisin wa inatal mufidin wa ikhlasan muhsin wa syukran sabirin wa siddiqin. Wa nas'aluka Allah min imanika alladhi ma rashadta fi qulubina haqqa ma'rifatika kama yanbaghi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an wa tafarraqna min tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina shakkiyan wa la mahzuna wa la rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.